Terus ke soalan yang ke-10. Dipersilakan Dr. Abdul Ghani bin Ahmad Yang Berhormat Jurulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya pohon jawapan bagi soalan nombor 10. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih YB Jurulun atas soalan berkaitan dengan lampu jalan kampung. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelaksanaan projek jalan kampung, kementerian ini melibatkan pemasangan sehingga 40 unit lampu one-off bagi sebuah kampung di atas talian grid sedia ada. Dengan tumpuan diberikan di hadapan bangunan-bangunan awam seperti surau, masjid, rumah ibadat, sekolah, balai raya serta persimpangan jalan memasuki kampung. Bagi memastikan kuantiti pemasangan LJK, lampu jalan kampung yang sesuai untuk setiap kampung, Pejabat Pembangunan Negeri bertanggungjawab untuk menyelaras dan mengenal pasti keperluan serta cadangan lokasi pemasangan LJK di kampung-kampung. Untuk makluman yang berhormat, kampung-kampung yang layak dipertimbangkan untuk pemasangan lampu jalan adalah yang pertama, semua kampung di luar dan pinggir bandar yang mendapat bekalan elektrik secara sambungan talian grid. Yang kedua, kawasan penempatan ataupun kampung-kampung di bawah rancangan Felda, tetapi pelaksanaan dan pembiayaan kos pemasangan serta penyelenggaraan adalah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan kepada Felda. Manakala kampung-kampung yang tidak layak untuk memohon program ini adalah yang pertama, kampung-kampung yang belum mendapat bekalan elektrik melalui sambungan talian grid. Yang kedua, kampung-kampung di dalam kawasan pengoperasian PBT. Yang ketiga, kawasan taman perumahan atau penempatan semula yang dimajukan oleh pihak swasta. Walau bagaimanapun, bagi kampung-kampung yang dibekalkan elektrik melalui sistem solar, terutamanya di Sabah dan Sarawak, lampu-lampu jalan kampung di hadapan bangunan awam di kampung berkenaan dimasukkan di bawah sistem berkenaan. Untuk makluman yang berhormat juga, tempoh kelulusan permohonan adalah antara 12 hingga 24 bulan, tertaluk kepada proses perolehan, semakan di tapak dan juga tempoh kontrak. Terima kasih, Datuk. Soalan tambah yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua, saya tertarik tentang pemasangan lampu yang menggunakan lampu solar yang dikhususkan kepada Sabah dan Sarawak. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan juga bercadang untuk menggunakan LED yang boleh disifatkan mengurangkan dari segi penyelenggaraan dan kos? Yang kedua, adakah kesediaan itu juga memberi peluang kepada anak-anak syarikat yang lain ataupun syarikat yang dibenarkan selain daripada TMB yang boleh membuat penambahbaikan ataupun dapat meningkatkan efisien dari segi penyelenggaraan? Sikit. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB Jurulun. Berkaitan dengan soalan pertama tadi, berkaitan dengan kaedah pemasangan lampu jalan menggunakan kaedah solar. Untuk makluman yang berhormat, kebanyakan pemasangan lampu jalan kaedah solar ni banyak dilaksanakan di Sabah dan juga di Sarawak. Namun di kawasan Semenanjung Malaysia, kita fokuskan kepada kawasan yang mempunyai talian ataupun yang mempunyai supply berdasarkan sambungan talian grid. Memandangkan kemudahan ini telah ada. Yang kedua berkaitan dengan Tuan-tuan Yang Pertua, tak jawab lagi itu. Adakah bercadang nak buat juga lampu solar di Semenanjung? Itu soalan saya. Okey, untuk makluman yang berhormat, pihak kementerian tengah pun sedang mengkaji adakah kaedah ini bersesuaian ataupun boleh dilaksanakan di kawasan-kawasan yang ada talian grid. Yang ni kita masih lagi dalam proses orang kata menimbang cara kaedah pelaksanaan solar ni.
di kawasan yang ada talian grid. Yang kedua, dari sudut pemasangan lampu penguatan LED LED fokus kementerian sekarang pun kita memfokuskan pemasangan lampu jalan ni lebih kepada LED kerana kos dia lebih murah dan juga orang kata maintenance dia pun lebih murah dan dari sudut kecerahan dia pun lebih tinggi. Sebab dulu kita banyak yang menggunakan kaedah yang kita sebut kepada lampu HPSV yang berwarna kuning. Kalau LED itu warna putih. Tapi sekarang kita memang memfokuskan penggunaan lampu-lampu jalan yang menggunakan kaedah lampu LED. Yang ketiga tadi berkaitan dengan yang ketiga tadi Syarikat yang lain selain dari TNB. Untuk makluman yang berhormat, syarikat-syarikat yang melaksanakan program pemasangan lampu jalan ini tertakluk dengan apa orang kata kaedah perolehan yang kita laksanakan bersama dengan MOF bersama dengan MOF. Dan biasanya kita akan beri prioriti kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan TNB dan syarikat-syarikat kalau di Sarawak SSB dan juga begitu juga di Sabah syarikat yang menguruskan elektrik di negeri berkenaan. Yang ini tujuannya untuk memudahkan bukan saja pemasangan tetapi juga orang kata dari sudut maintenance, dari sudut penyelenggaraan lampu-lampu jalan berkenaan. Itu saja. Terima kasih. Yang berhormat Bukit Bintang. Terima kasih. Lampu jalan mana ada dalam bandar Tengku Pertua? Itu yang di-Pertua soalan tampan. Yang berhormat Saya Bukit ingin Bintang bertanya Dabang yang Hulu berhormat tadi. Timbalan Menteri, adakah kementerian akan bertimbang bahawa ini LED solar yang satu teknologi yang baru boleh digunakan di luar bandar. Adakah bertimbang akan menggunakan LED solar di seluruh negara pada masa yang akan datang? Terima kasih. Terima kasih YB Bukit Bintang. Seperti yang saya jawab tadi kepada YB Jerlun, memang kementerian kita telah pun mengambil pendekatan untuk melihat kaedah solar ini. Pemasangan lampu jalan kaedah solar ini dapat dilaksanakan di seluruh negara. Memandangkan dari sudut kaedah bukan saja bayaran, dari sudut kos pembayaran, malah dari sudut maintenance sekali, begitu juga dari sudut penyelenggaraan. Memang kita dalam perancangan, dalam cadangan kita pihak kementerian untuk memastikan ataupun menggunakan kaedah solar ni untuk lampu jalan di seluruh negara. Terima kasih. Boleh minta sikit Pertua sikit ya? Yang berhormat cukup berhormat. Kita ke soalan yang Kita kawan Tuk Pertua. Terima kasih. Yang berhormat. Kita majlis memsilakan Datuk